bersama dengan Ernie Sofinah menemani kita dari daerah Tutong. Assalamualaikum Ernie, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali buat rakan berdua. Ini kali pertama bersama rakan setugas di sana ya yang baru saja masuk ke keluarga Rampai Pagi. Ya, terima kasih Ernie kerana sudi welcoming menyapa rakan kita umum. Okey, baiklah Ernie, macam mana sebenarnya tadi kita ni ada membincangkan mengenai perubahan iklim. Jadi mungkin Ernie sendiri mempunyai strategi ataupun cara bagaimana untuk menangani perubahan iklim ini. Ya, kalau saya sendiri memang dari dulu sama seperti Dani tadi ya, lebih kepada penanaman pokok. Kalau di belakang rumah orang ditanam dengan pokok-pokok, anak-anak pokok lada, pokok limau, tumbuhan ya. Dan kalau di kawasan di depan rumah pula tanaman seperti bunga-bungaan dan kalau di dalam rumah tanaman hijau. Pastinya begitu bermanfaat bukan saja untuk udara tetapi seperti yang Dani katakan tadi juga nyaman melihat dan juga memberikan petani satu ketenangan. Dan apabila petani menyiram bunga dan sebagainya, itulah juga cara petani untuk refleksi diri dan memberikan ketenangan hati kepada petani. Tadi juga sekaligus dapat bersenam. Tapi kita ni sedari kita ni sedang bersenam sebenarnya. Apabila petani menyiram bunga. Memang tepat sekali. Begitu menarik. Dan juga ingin mengetahui apa lagi yang akan dikongsikan dari daerah Tutong. Jadi kita serahkan kepada Ernie Sofinah. Silakan. Baik, terima kasih Hani dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam Jumaat diucapkan kepada bis kita yang mengikuti lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Tutong hari ini ya. Alhamdulillah keadaan cuaca kita kabarkan dulu. Alhamdulillah dalam keadaan mengizinkan cerah-cerah sahaja dan mudah-mudahan apapun perancangan bis kita sentiasa dipermudahkan Allah dan bis kita semua sentiasa dalam lindungan Allah jua. Baik, kita akan kongsikan dulu ada satu maklumat semasa mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan esok hari Sabtu 20 Januari 2024 iaitu kempen kebersihan bersepadu Jabatan Bandarang Tutong akan diadakan pada pukul 8 pagi dan perkumpulannya akan diadakan pada pukul 8 pagi dan insya-Allah sekitar 8.15 pagi aktiviti kempen kebersihan akan dimulakan iaitu aktiviti mengecat pondok-pondok dan tangga-tangga menuju ke gerai selera Tutong ya. Dan kempen kebersihan ini juga akan membersihkan ruang gerai dan sekitarnya. Jadi ini adalah aktiviti dengan kerjasama pegawai dan kaki tangan Jabatan Bandarang Tutong, peniaga-peniaga gerai selera Tutong dan sukarelawan. Dan orang ramai juga dialulukan untuk sama-sama mengikuti menyertai kempen kebersihan bersepadu yang akan berlangsung esok pagi ya. Baik, itu antara aktiviti yang akan diadakan di daerah Tutong pada esok pagi dan seterusnya satu bahan dapat kami bawakan hari ini, jadi terus kita saksikan antara bakat dan kebolehan orang-orang Tutong menerusi pakej program hari ini. Seperti negara-negara lain, negara kita juga mempunyai makanan tradisinya tersendiri yang setentunya cukup unik. Kuih-muih tradisi tempatan mempunyai pelbagai jenis terkenal dalam kalangan masyarakatnya kerana ia mudah diperolehi. Kuih lenggang atau kuih ketayap merupakan antara kuih tradisional Melayu yang menjadi kegemaran ramai. Di Indonesia, kuih ini lebih dikenali sebagai dadar gulung. Dalam melangkah ke era kemodenan dan sebagai pengusaha yang telah terlibat dalam pemasaran kuih-muih, sesetengah kuih tradisional telah dimodernkan supaya ia lebih nampak menarik seperti kuih lenggang dibentuk menjadi bunga ros. Pada kali ini, Rampai Pagi daerah Tutong berkesempatan menemu bual salah seorang yang giat mengusahakan kuih ros lenggang. Beliau ialah Dayang Erna Eni Lisya Dewi. Pada awalnya saya membuat untuk warna hijau saja, hijau sama putih saja, jadi dua macam ya. Tapi kalau dilihat bunga warna hijau kan ada. Akhirnya saya ubah hijau untuk daun saja.
bunga yang lain warna-warna macam warna bunga sebenar. Mula-mula tuh intinya nampak, bukan macam warna yang berikan tertutup. Saya ubah, akhirnya semakin menarik lah. Jadi masih sama macam kue lenggang yang asal, inti tetap inti kelapa. Ada 2 macam, inti kelapa dengan gula Melaka dan gula putih, gula pasir. Ikut customer yang mau lah. Selalunya kami masuk ke freezer. Jadi awal kami membuat banyak-banyak lah inti itu. Kami buat dalam kontainer itu untuk 2 box. Jadi lebih menyenangkan kalau kan membuat, kalau ada orang kan order, ada yang last minute mengorder, tidak payah membuat awal kan, tinggal membancuh inti, keluarkan, panaskan. Pada saat ini kalau lenggang ini memang banyak orang mau teksturnya tuh ya mesti yang berlubang-lubang ya mesti panas kan, pennya tuh dalam keadaan panas. Kalau ini jangan terlalu panas, jadi masih dalam kulitnya halus. So tidak jolawa kalau mawar itu lubang-lubangan, macam balawa lah. Jadi saya buatlah ide itu jangan terlalu panas, ya halus. Kuih lenggang atau ros lenggang merupakan sejenis kuih tradisi yang popular di negara ini. Ia merupakan sejenis kuih yang terdiri dari 2 komponen, iaitu kulitnya dan intinya. Biasanya kelapa yang dicampur dengan gula anau atau kelapa yang digaul bersama gula. Pada masa ini, mungkin generasi muda agak kurang kenal akan kuih lenggang ini berbanding dengan makanan moden. Lazimnya kuih lenggang tradisional adalah berwarna hijau. Hijau dari daun pandan yang digunakan semula jadi. Namun bagi Dayang Erna, beliau lebih kreatif dengan mewarnakan dengan warna merah, kuning dan sebagainya agar lebih menarik. Apa yang unik adalah kreativiti pembuatnya dan cara bagaimana menghidangkannya. Selain itu, cara pembuatannya pun cukup mudah dengan rasa yang sedap dan menyelerakan. Kini, kuih beliau khususnya ros lenggang sering dihidangkan pada acara-acara kerajaan seperti majlis doa selamat dan sebagai hantaran majlis pertunangan. Setelah beberapa tahun mengusahakan pembuatan kuih ros lenggang, beliau memberanikan diri untuk memperkenalkan kuih-muih beliau melalui media sosial. Selain menjual kuih ros lenggang, Dayang Erna juga menjual beberapa lagi kuih tradisi tempatan seperti apam nasi, wajit dan bermacam jenis lagi kuih-muih. Bagi Dayang Erna, beliau sangat berbesar hati atas tempahan dari pelanggannya yang datang dari luar daerah semata-mata untuk mengambil pesanan kuih mereka ke rumah. Mula-mula saya membuat, ada kakak ipar kan menempah untuk kawannya. Pas itu ada kawannya tuh minta list kue-kue apa saja yang dapat saya buat ya. Kue itu kebanyakan nama-nama kue Indonesia. Suatu saat ada my husband tuh function hari raya di office-nya, ia membawa kue. Pas itu ada stafnya bertanya, ada Aici bini kita. Kini kuih ros lenggang sangat diminati tidak kira kanak-kanak maupun orang dewasa. Mungkin tekstur lembut dan mempunyai inti kelapa yang manis dan masih mendapat permintaan ramai di hati peminat-peminat kuih tradisi. Dengan adanya usaha pembuatan kuih-muih ini, telah sedikit sebanyak dapat menjana pendapatan dan bagi Dayang Erna sendiri, beliau berhasrat untuk membuka peluang kepada masyarakat tempatan yang ingin belajar bagaimana caranya untuk membuat kuih tradisional bagi mengembangkan serta mempromosikan lagi kuih-muih tradisi agar ia tidak pupus di telan zaman.